Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya Cikgu Zaki dan pada hari ini saya ingin menerangkan tentang tajuk reka cipta tingkatan 4 iaitu pemilihan reka bentuk produk. Okey, ini adalah bab yang keempat. Okey, kita masuk slide yang kedua. Okey, slide yang kedua ialah pemilihan reka bentuk produk. Okey, sebagai seorang pereka cipta, okey, katakanlah anda adalah seorang pereka cipta sebab anda ambil subjek reka cipta. Apa yang perlu anda ada sebenarnya? Okey, sebagai seorang pereka cipta, katakanlah kamu dapat satu tema, kamu dapat satu projek untuk menghasilkan satu produk. Okey, contohnya saya bagi produk pengisar makanan. Okey, apa yang perlu kamu sebagai seorang pencipta ada ialah kamu mesti menghasilkan lebih daripada satu idea. Contohnya kamu sediakan idea A dan kamu sediakan idea B. Maksudnya dua idea. Okey. Sebab apa kamu perlu ada dua idea? Supaya pengguna boleh membuat pilihan. Okey, kalau kamu ada banyak idea, pengguna boleh buat pilihan. Okey. Ini sebab dia. Okey, kamu perhatikan gambar rajah ni. Bila kamu ada banyak idea, jadi seorang pelanggan ataupun customer dia boleh buat pilihan sama ada nak pilih idea A ataupun idea B. Okey, ada setengah-setengah pelanggan ni, customer ni dia cerewet sikit. Mungkin idea A ni kamu guna warna hitam. Dia tak minat warna hitam. Dia mungkin minat warna pink. Jadi dia akan pilih warna pink. Jadi kamu kena ada idea yang banyak. Okey, jadi bila kamu mempunyai idea yang lebih daripada satu, maksudnya ini tidak terikat. Jadi customer ataupun pelanggan dia tidak terikat dengan satu pilihan saja. Kadang-kadang dia tengok, dia minat, tapi disebabkan oleh bentuk dia, warna dia, menyebabkan dia tidak mahu membeli produk yang kamu hasilkan. Okey, kita tengok slide yang ketiga. Kenapa pereka cipta perlu menghasilkan banyak idea? Okey, kenapa? Sebagai seorang pencipta, kamu mesti menghasilkan banyak idea. Okey, yang pertama, memberi pengguna pilihan jika terdapat kekangan. Apa itu kekangan? Kekangan daripada segi kos, kekangan daripada keboleh-dapatan bahan, sifat fizikal bahan dan teknik pembuatan. Okey, kita tengok daripada segi kos. Mungkin idea A ni kos dia tinggi untuk menghasilkan produk tu. Jadi kamu ada idea yang kedua, yang mana idea ni kos dia lebih murah. Okey, kemudian yang kedua ialah keboleh-dapatan bahan. Kemungkinan idea A ni kamu nak dapat bahan untuk menghasilkan produk tu dia agak susah sikit nak dapat, kan? Jadi kamu beralih kepada idea yang lain. Kemudian sifat fizikal bahan. Kemungkinan bahan A ni, idea A ni, sifat fizikal dia mudah, contohnya dia mudah berkarat, dia mudah pecah, kan? Jadi kamu ada idea yang satu lagi untuk mengatasi masalah fizikal bahan ini. Okey, dan teknik pembuatan yang keempat, di mana katakanlah idea A ni teknik pembuatannya agak rumit, kan? Memerlukan banyak elektronik, bahan-bahan elektronik, memerlukan mesin-mesin yang khas untuk menghasilkan idea A. Jadi kamu ada satu lagi idea yang mana kamu boleh mengurangkan teknik-teknik yang susah ini. Okey, kemudian kita pergi ke slide yang seterusnya, iaitu pereka cipta perlu peka kepada evolusi dan perkembangan terkini. Okey, kalau kamu perhatikan gambar rajah, gambar-gambar yang saya sediakan ini adalah contoh evolusi telefon bimbit. Okey, kalau kamu perhatikan, kamu pernah tengok tak ni jenama Nokia? Kamu tahu kan jenama Nokia? Tapi pada zaman 15 tahun dahulu, waktu saya masih lagi muda, remaja, kan? Ini adalah bentuk telefon bimbit. Bentuk dia macam ni. Cuba kamu perhatikan yang ini. Yang ini telefon bimbit ni dia punya kamera ada, tapi dia tak ada kamera untuk zoom. Jadi perlukan satu penambah gadget lain pula untuk kita zoom gambar tu. Dan seterusnya yang ni, contohnya ini adalah flip telefon. Kita boleh tutup buka
Tapi masalahnya saya pernah pakai, dia cepat rosak. Okey, sekarang kalau kamu perhatikan reka bentuk terkini macam ni. Ni iPhone kan. Dia ada 4 kamera. Dan keempat-empat kamera ni dia ada fungsi-fungsinya sendiri dalam satu peranti. Jadi ini adalah evolusi perkembangan produk. Yang lebih spesifiknya ialah telefon bimbit. Okey, seterusnya kita pergi ke slide yang seterusnya, iaitu faktor pemilihan reka bentuk. Kalau kamu perhatikan, ada 12 faktor pemilihan reka bentuk. Ini ada 12 ni. Kamu perlu hafal, faham dan ingat kedua-12 ni. Sebab faktor pemilihan reka bentuk ni adalah tajuk yang wajib keluar dalam SPM kertas 1. Kertas 2 kan, kertas 2. Okay. Ada 12. Yang pertama ialah faktor pemilihan bahan. Yang kedua ergonomik. Yang ketiga estetik. Yang keempat fungsi. Yang kelima kemasan bahan. Yang keenam komersial. Yang ketujuh kelestarian. Yang ke-8 keselamatan. Yang ke-9 kos. 10 mesra pengguna. Yang ke-11 rupa bentuk. Dan yang ke-12 teknik buatan. Cuba kamu perhatikan slide yang saya bagi ni. Contohnya nombor 1 warna biru laut kan. Nombor 2 warna purple. Nombor 4 ni fungsi ni warna biru tua. 5 sehingga 9 warna biru royal blue. Okey. Ini ada sebab-sebabnya saya buat color-color macam ni, warna-warna macam ni. Nanti kamu akan faham ya. Okey, kemudian kita pergi seterusnya, iaitu slide yang seterusnya. Okey, sebelum tu kamu kena ingat dan nanti saya akan bagi tahu macam mana kamu nak hafal 12 faktor ni. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, saya ubah sikit gambar ni kat sini ya. Okey, yang pertama ialah bahan. Penerangan untuk faktor pemilihan reka bentuk bahan ni mudah didapati, tidak mudah rosak, tidak mudah reput, berkarat, tahan pecah dan mudah digunakan. Untuk yang kedua, ergonomik. Kamu tak pernah dengar kan perkataan ni kan? Ergonomik. Ergonomik ni maksudnya mudah dikendalikan, selesa, serasi dengan manusia. Yang seterusnya adalah estetika. Ni yang ketiga lah. Estetika ni maksudnya menepati cita rasa, mengikut pasaran semasa, dapat menarik pengguna, ada pelbagai pilihan warna dan bentuk. Okey, yang keempat, fungsi. Boleh selesaikan masalah, mempunyai kecekapan yang tinggi, berfungsi secara manual dan automatik. Okey, kemudian yang seterusnya ialah kos. Kos pembuatan yang rendah. Okey, kemasan. Mempunyai hiasan yang kemas dan menarik. Okey, ini kemasan. Pada akhir sekali, waktu kamu dah selesai buat produk tu, kamu kena pastikan kemasan kepada produk yang kamu hasilkan itu adalah kemasan yang menarik. Okey. Dan yang ke-6 yang ketujuh ialah keselamatan. Dalam membuat satu produk, kamu mesti memastikan faktor-faktor keselamatan supaya ia tidak mencederakan pengguna, stabil, tidak mudah terbalik, tidak ada bucu-bucu yang tajam dan bahagian-bahagian berbahaya yang terlindung. Okey, ini adalah antara faktor-faktor, penerangan faktor-faktor. Okey, kemudian kita pergi ke slide yang seterusnya. Slide yang seterusnya ialah kelestarian, tidak ketinggalan zaman, komersial, harga yang berpatutan, kualiti yang baik, mempunyai permintaan yang tinggi. Kemudian, yang seterusnya mesra pengguna, boleh digunakan oleh semua peringkat umur. Rupa bentuk, itu rupa bentuk yang bersesuaian dengan mengikut umur. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah teknik pembuatan. Mudah dihasilkan rupa bentuk dan bahan yang jimat. Okey ya. Okey, jadi saya akan bagi bagaimanakah kaedah untuk kamu hafal kedua-12 faktor ini. Kita tengok slide ini ya. Okay, saya ubah sikit. Okey, faktor-faktor pemilihan reka bentuk ada 12. Okey, jadi ada bahan, ergonomik, estetik, fungsi, kemasan, komersial, kelestarian, keselamatan, kos,
mesra pengguna, rupa bentuk dan teknik buatan. Okey, kalau kamu perhatikan, saya letak dekat sini 1B. 1B ni maksudnya bahan. B tu bahan. Ada satu saja B. 2E ergonomik estetik, F fungsi, 5K. K ni ada 5, kemasan, komersial, kelestarian, keselamatan dan kos. M, satu saja M, mesra pengguna. R ada satu, rupa bentuk, dan satu lagi ialah T, iaitu teknik buatan. Nampak? Okay, saya dah splitkan 12 faktor ni kepada B, E, F, K, M, R, T. Okey, kita tengok macam mana kita nak hafal lagi mudah. Okey, ni. Cara nak hafal dia ialah 12 budak ekonomi fail kertas matematik ramai terkejut. Okey, yang saya bold warna hitam ni adalah B, E, F, K, M, R, T. Okey, 12 faktor ni. Budak ekonomi fail kertas matematik ramai terkejut. Okey, jadi kalau kamu tengok, B ni ada 1, E ada 2, F ada 1, K ada 5, M ada 1, R ada 1 dan T pun ada 1. Okey, jadi maksudnya 1B, 2E, 1F, 5K, 1M, 1R dan 1T. Jadi macam mana kamu nak hafal? Ialah 12 budak ekonomi fail kertas matematik ramai terkejut. Jadi satu lagi kamu kena hafal ialah ni. 1215111. Okey, ini macam mana kaedah untuk kamu hafal 12 faktor pemilihan reka bentuk. Okey, jadi saya harap kaedah menghafal ini kamu dapat ingat, kamu kena selalu ingatlah, kamu kena praktis, buat nota untuk tajuk ini. Okey, ini adalah cara untuk hafal. Saya terangkan sekali lagi, cara untuk menghafalnya ialah 12 budak ekonomi fail kertas matematik ramai terkejut. Okey, jadi kalau kita perhatikan balik slide yang pertama, B ni adalah budak. 12 budak. Budak ni bahan. Budak ekonomi, E, ekonomi. Fail, fungsi. Kertas. Kertas tadi ada 5 kan? Kemasan, komersial, kelestarian, keselamatan dan kos. Budak ekonomi fail kertas matematik. M, matematik, mesra pengguna. Kemudian, apa jadi? Ramai terkejut. Ramai ni R, rupa bentuk, dan T, terkejut, teknik buatan. Okey, ini adalah kaedah untuk menghafal bagi bab yang ke-12. Saya harap dengan kaedah ini dapat membantu anda untuk menghafal faktor-faktor pemilihan reka bentuk. Semoga dengan perkongsian saya ini, anda semua akan mudah belajar dan lebih faham dengan tajuk faktor pemilihan reka bentuk. Okey, itu saja perkongsian saya. Sekian, terima kasih dan berjumpa lagi pada tajuk yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera.